Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi alhamdulillah minggu ni kita masuk minggu yang ke-7 dan kita nak masuk kepada tajuk perkembangan tamadun Islam. Kita fokus untuk minggu ni pada zaman Rasulullah dan juga Khulafa' ar-Rasyidin. Okey, ini merupakan nota yang rakan pensyarah Ustazah buat daripada UiTM Melaka. Okey, nanti Ustazah akan bagi nota ni pada awak. Jadi pada pembelajaran minggu ini, semua orang harus boleh menerangkan apakah sebenarnya permulaan tamadun Islam tu. Di mana tamadun Islam tu bermula? Mestilah kita cakap dia bermula pada zaman Nabi Adam lagi sebab Islam ni datang daripada zaman Nabi Adam. Tetapi dalam konteks kita punya syllabus ni, kita nak fokus bagaimana sebenarnya Islam ni boleh tersebar di seluruh dunia. Kerana daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam, ajaran yang diberikan kepada mereka, kepada Nabi-Nabi ni, wahyu yang diberikan kepada mereka ni ialah untuk kaum mereka masing-masing. Tetapi hanya Nabi Muhammad SAW saja diberikan wahyu untuk disampaikan kepada seluruh alam, termasuk kepada golongan Arab dan juga bukan Arab, kepada golongan jin dan juga manusia. Jadi sebab tu kita kata bermula pada zaman Rasulullah SAW ni, tamadun Islam ni bersifat universal, bersifat alamiah ataupun bersifat global. Kita akan tengok sikitlah sedikit poin-poin utama dekat zaman Rasulullah SAW. Dan seterusnya kita akan tengok juga apakah pencapaian pada zaman Khulafa' ar-Rasyidin yang 4. Okey. Kita teruskan ya. Okey. Okey, ini merupakan perkara-perkara yang kita nak belajarlah, kita nak tengok dekat dalam pencapaian tamadun Islam pada zaman Rasulullah SAW. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tamadun Islam ni merupakan zaman yang panjang daripada Rasulullah SAW sehingga hari kiamat. Okey. Sebelum Nabi SAW diutuskan, maksudnya gap antara Nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad iaitu Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi Muhammad SAW, ada gap. Manusia ni tak ada Nabi, manusia ni tak dapat utusan. Maksudnya ada gap iaitu selama lebih kurang 600 tahun. Jadi pada ketika itu kita boleh bayangkanlah bila manusia ni dalam kehidupan mereka ada saki-baki ajaran Nabi-Nabi yang terdahulu tapi dah bercampur dengan budaya-budaya masyarakat. Dan perkara ni kita akan dapat tengoklah dekat dalam budaya umat Arab Jahiliyah tu. Kenapa mereka ni masih lagi tawaf dekat Kaabah, tetapi mereka punya cara tawaf, cara ibadah mereka tu telah dicampur adukkan oleh masyarakat pada zaman tu. Jadi bila Rasulullah SAW diutuskan iaitu pada tahun 610 Masihi, maka bermulalah wahyu pertama selama 23 tahun. Dan wahyu ini Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi tak macam Nabi-Nabi yang sebelumnya, iaitu wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ni dia bersifat berperingkat-peringkat. Kadang-kadang ada sebab berlaku peristiwa, berlaku pertanyaan para sahabat kepada Nabi, Nabi tak tahu nak jawab, maka Nabi tunggu wahyu diturunkan. Ada keadaan yang wahyu tu turun tanpa sebab pun memang Allah nak turunkan wahyu tu. Sebagai contohnya macam surah Iqra. Dia tak ada sebab apa-apa sebab Allah memang nak turunkan kepada Nabi. Tetapi kalau dalam surah At-Talaq, dalam contoh ni antara contoh surah At-Talaq iaitu surah tentang cerai, dia ada kaitan dengan peristiwa-peristiwa kehidupan yang berlaku di kalangan sahabat Nabi dan juga Nabi sendiri. Jadi berlakulah peristiwa penurunan wahyu selama 23 tahun yang mana kita namakan itu ialah zaman awal sekali iaitu zaman Rasulullah SAW. Setelah zaman Rasulullah SAW berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka timbul zaman Khulafa' ar-Rasyidin. Khulafa' ni maksudnya pengganti-pengganti. Dia kata plural kepada khalifah. Khalifah satu, khulafa' tu ialah plural lah jamak. Maka ada 4 Khulafa' ar-Rasyidin iaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman dan juga Ali. Pada setiap zaman ni pun ada cabaran-cabaran dan turun naik dia.
Kita akan tengoklah nanti insya-Allah. Dan seterusnya selepas zaman Khulafa' ar-Rasyidin itu berlakulah zaman monarki, zaman pentadbiran Islam secara monarki, secara warisan. Sebelum tu, pada zaman Khulafa' ar-Rasyidin, pentadbiran berlaku secara syura. Orang macam berbincang siapakah yang layak untuk dijadikan ataupun untuk dilantik sebagai khalifah. Syura secara perbincangan. Tetapi bermula pada zaman Umayyah, dia bersifat keturunan ataupun warisan. Itu yang dinamakan sebagai zaman Bani. Bani ni anak-anak. Maksudnya zuriat keturunan Umayyah ni dia yang menjadi pemerintah. Jadi ada beberapa zaman lah, iaitu zaman Umayyah. Selepas zaman Umayyah ialah zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah, zaman Turki Osmaniyah. Sehinggalah pada tahun 1924, khilafah Islam ni yang menaungi semua dunia-dunia Islam di seluruh alam ini jatuh ketika jatuhnya Sultan Abdul Hamid yang kedua di Turki. Kita akan tengok. Tapi walaupun khilafah jatuh, tamadun Islam tidak mati. Kita akan tengoklah. Okay? Dan Allah dah janji pada akhir zaman nanti memang Islam ni yang akan menang. Bumi ini Allah Ta'ala akan wariskan kepada hamba-hamba dia yang soleh. Okay. Jadi mari kita tengok apakah keadaan masyarakat jahiliah sebelum perutusan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita tahu, masyarakat Arab jahiliah ini dia berada dalam keadaan yang jahil. Jahil kat sini bukan tidak ada ilmu. Mereka ni ada ilmu tetapi budaya hidupnya macam tidak ada budaya yang baik, tidak ada akal budi yang baik. Kenapa kita kata macam tu? Sebab berlakunya penyembahan berhala, berlakunya khurafat dan juga tahyul yang sangat mengakarlah dalam masyarakat tu. Dan orang Arab ni dia ada satu cara pilih nasib. Iaitu siapa-siapa yang nak tahu, kalau macam kita orang Islam, kita nak minta panduan ke apa ke, kita minta Allah ajar kita untuk solat istikharah, untuk berbincang dengan orang-orang yang berilmu, dengan mak ayah kita macam tu kan. Tetapi orang Arab, orang Arab jahiliah dulu, mereka ada satu cara untuk mereka memilih nasib, iaitu mereka akan pergi ke Kaabah. Mereka akan letakkan beberapa batang Kaabah, maksudnya bukan beberapa batang anak panah. Anak panah yang pertama katakanlah buat perkara tu. Anak panah yang kedua ialah tidak buat. Yang ketiga ialah buat macam tu. Jadi mereka akan letakkan dekat satu tempat lah, satu balang dekat Kaabah tu, dan mereka akan, kalau mereka ada hajat tertentu nak tanya ke, mereka akan goncang-goncangkan perkara tu, dan anak panah yang terkeluar itulah yang menjadi jawapan kepada persoalan mereka. Jadi dia macam menilik nasib cara bersih masyarakat Arab jahiliah macam tu. Itu dari segi asas agama dan kepercayaan. Mereka percaya tak kepada Allah? Mereka percaya kepada Allah. Mereka tahu Allah tu wujud. Disebabkan saki baki daripada ajaran Nabi Ibrahim AS. Tetapi ada berlaku pensyirikan. Mereka meletakkan berhala-berhala di keliling Kaabah, dan mereka kalau tawaf tu mereka memuji Allah dan memuji juga berhala-berhala ni dalam keadaan yang tidak berpakaian. Jadi itu keadaan kepercayaan mereka. Ada tak di kalangan orang-orang yang tinggal bersama Arab jahiliah ni yang betul-betul menyembah Allah, yang betul-betul yakin kepada Allah? Jawapan dia ada. Iaitu agama Hanif. Agama Hanif ni agama yang lurus. Dia tidak menyembah berhala. Maksudnya memang meyakini bahawa Allah wujud. Tetapi mereka ini sangatlah minoriti. Okey, seterusnya dari segi politik, orang Arab jahiliah sebagaimana yang kita tahu, mereka sangatlah suka berperang, sangatlah suka bergaduh. Dan kenapa mereka suka berperang dan bergaduh? Sebab mereka ini nak merebut oasis, merebut sumber-sumber mata air dekat padang pasir itu. Jadi disebabkan kabilah-kabilah mereka ini sangat suka bergaduh, sangat suka berperang, mereka sangat menghargai anak lelaki. Sebab anak lelaki yang diharapkan untuk mempertahankan kabilah-kabilah tu. Jadi memang ada satu lagi sikap orang Arab ini, mereka akan rasa sedih, rasa tercabar, rasa tak suka kalau isteri mereka melahirkan anak perempuan. Dan disebabkan itu anak perempuan dalam kalangan masyarakat Arab jahiliah ni akan ditanam hidup-hidup. Sebab apa? Mereka menghargai kekuatan untuk mempertahankan survival kabilah tu, dan mereka ni sangatlah bersifat asabiyah. Okay, begitu juga dengan keadaan ekonomi mereka, mengamalkan sistem riba, mengeksploitasi golongan yang kuat dan mengeksploitasi golongan yang lemah dan juga miskin. Dan berlaku keadaan kadang-kadang orang itu berasal dari kaum keluarga yang terhormat,
Tetapi apabila mereka berdagang kan, mereka berdagang nak pergi ke negeri Syam ke, tengah-tengah perjalanan tu biasa sangat berlaku gejala merompak. Jadi bahan-bahan dagangan tu diambil dan juga individu yang terlibat dalam rombongan itu akan dijual sebagai hamba. Itu yang disebabkan sebagai contohlah Ustazah cakap kisah ni tentang kisah Saidina Bilal bin Rabah. Kita tahu Bilal bin Rabah ni ialah hamba kepada pembesar Quraisy sebelum dia dibebaskan oleh Abu Bakar. Abu Bakar membeli Saidina Bilal ni. Tetapi sebelum Saidina Bilal tu menjadi hamba, sebenarnya dia merupakan anak pembesar dekat negara Utopia. Maksudnya negara Afrika yang datang sebenarnya berjalan dekat berjalan di sekitar, bukanlah berjalan di sekitar, maksudnya yang datang berdagang ke negara Arab. Tetapi dalam perjalanan itu dia telah dirompak dan telah dijadikan hamba. Itulah kisah sedikit bagaimana cara kehidupan masyarakat Arab. Tetapi masyarakat Arab ini ada dia punya kelebihan dia. Kelebihan dia ialah mereka ini sangat menghargai tetamu, sangat menghargai janji dan juga mereka ini juga kita nak cakap apa mereka ini ada kelebihan dia dari sudut sangat menghargai sastra-sastra, kata-kata yang indah. Sebab tu walaupun mereka itu jahil tetapi mereka sangat menghargai sastra dan juga bahasa lah kita kata syair-syair yang sedap-sedap itu akan digantung dekat dekat Mekah. Okey, jadi pada zaman Rasulullah SAW berlaku kita kata dua fasa. Satu fasa dekat Mekah dan satu fasa dekat Madinah. Fasa dekat Mekah ni ialah fasa untuk dibina akhlak dan juga akidah. Banyak ayat-ayat Quran yang diturun pada fasa Mekah ini menerangkan tentang wujudnya hari kiamat, wujudnya pembalasan ataupun ganjaran di hari kiamat dan banyak tentang akhlak, tentang untuk kita menyayangi sesama manusia, untuk yakin bahawa Allah Ta'ala tu yang menjaga, yang memberikan rezeki. Jadi banyaknya ialah tentang akidah dan juga akhlak. Setelah kukuh akidah dan akhlak ini, walaupun kita kata 13 tahun ini akidah dan akhlak, banyak cabaran-cabaran yang umat Islam hadapi sebelum dapat perintah untuk berhijrah ke Madinah. Dan Madinah ini banyaklah penumpuan dia kepada aspek pembinaan negara, pembinaan masyarakat, tentang perkara-perkara yang dalam syariat Islam. Jadi dalam pembinaan masyarakat yang sejahtera ni kita nampak model Rasulullah SAW dia bermula kepada pembinaan akidah, pembinaan keyakinan kepada Allah dan juga 5 rukun iman yang lain, khususnya keyakinan kepada hari kiamat. Okay. Dan hanya setelah ada keyakinan dan juga keimanan itu maka berlaku perintah-perintah untuk melaksanakan syariat, contohnya melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, semuanya setelah iman dan juga akhlak tu settle. Okey, jadi ini kita nampak model dakwah Rasulullah SAW yang mana wahyu ni turun secara berperingkat sikit macam tu. Okey, jadi bila Nabi SAW mendapat wahyu, yang mana Rasulullah SAW ini sebelum dia mendapat wahyu atau menjadi Rasul, masyarakat Arab Jahiliyah sendiri yang memberikan gelaran Al-Amin kepada Rasulullah. Maksudnya kalau sebut saja nama Muhammad bin Abdullah, tak ada perkara yang tak baik boleh dicakapkan. Jadi semuanya perkara yang baik. Semuanya perkara yang baik boleh dicirikan kepada Nabi SAW. Tetapi apabila berlaku sahaja perintah untuk menyampaikan wahyu dan Nabi menyampaikan wahyu iaitu untuk menyembah Allah, maka bermulalah penentangan yang sangat dahsyat di kalangan ahli masyarakat Arab itu. Maka kenapa agaknya berlaku? Pertama sekali kalau boleh Ustazah rumuskanlah antara semua-semua ni ialah kerana rasa terancam oleh ajaran Islam. Apa yang terancam? Iaitu kuasa, pengaruh dan juga kekayaan. Jadi kita tahu sebenarnya bila Nabi SAW ini sangat membela masyarakat yang lemah, sangat bercakap tentang kebaikan, nilai-nilai kasih sayang ini, maka mereka orang pembesar-pembesar Quraisy ini sangat takut kalau Nabi ini menjadi raja. Dan yang menyebabkan mereka ini tak boleh lagi nak melakukan aktiviti perdagangan hamba dan juga perdagangan berhala.
Itu yang pertama. Yang keduanya memang mereka sangat mempertahankan amalan nenek moyang yang menyembah berhala itu. Dan yang terakhir sekali kerana mereka hilang mata pencarian sebagai membuat berhala dan juga jual beli berhala. Sebab orang di kalangan masyarakat sekitar akan datang ke Kaabah untuk tawaf. Mereka pun ada haji. Maksudnya kalau mereka berjalan ke, mereka akan datang dekat Kaabah ni untuk tawaf. Mereka tahu itu ialah peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bila mereka datang dekat dekat Kaabah ini, maka berlakulah aktiviti ekonomi kat situ. Dan rata-ratanya mereka akan menjual lah patung-patung berhala. Dikatakan berhala ni hebat, berhala ni boleh mengabulkan hajat macam tu. Jadi inilah antara faktor-faktor masyarakat Arab Jahiliah yang pada mulanya sangat menyanjung tinggi Nabi, sangat menyayangi Nabi, sangat memuji-muji Nabi, tetapi bila ada je ajaran Islam ini, maka mereka sangat takut pengaruh mereka itu akan hilang, kekuasaan mereka akan luntur, maka disebabkan itu mereka membuat keputusan untuk mengatakan ajaran Nabi Muhammad ni dongeng, Nabi Muhammad terkena sihir, Nabi Muhammad dah tak waras lagi. Padahal sebenarnya pada malam-malam hari, waktu siang hari mereka akan berkumpul mengutuk-ngutuk Nabi lah. Tetapi pada malam hari, mereka ni akan curi-curi pergi ke rumah Nabi untuk mendengar bacaan Al-Quran. Sebab bacaan Al-Quran ini sangat sedap dia punya maksud dia di kalangan orang Arab. Sebab orang Arab ni dia sangat menilai bahasa dan juga sastra. Jadi bila Al-Quran tu turun, mereka sangat rasa wow terhadap ayat-ayat Quran itu. Jadi siang-siang mereka kutuk-kutuk, tetapi bila malam-malam mereka akan curi-curi dengar apa yang Nabi SAW baca daripada kitab Al-Quran. Okey, proses apa lagi? Okey, jadi berlakulah keadaan Nabi ni ditindas. Umat Islam ini diancam dengan kekerasan. Sehingga ada di kalangan para sahabat ini minta izin untuk berhijrah ke Habsyah. Dan Nabi SAW mengizinkan. Dan dekat negeri Habsyah ni ada satu orang Nabi yang mana ada satu orang pembesar ataupun satu orang raja yang memberi perlindungan kepada orang-orang Islam kat sana disebabkan persamaan ajaran Nabi Isa alaihissalam dengan apa yang Nabi Muhammad SAW bawakan. Ini ada dalam peristiwa Raja Habsyah dengan Ja'far bin Abi Talib. Okey. Kisah dia bagaimana? Kisah dia apabila orang Islam ni pergi ke Habsyah dan mendapat perlindungan daripada negara Habsyah, iaitu daripada Raja Najasyi, maka ada di kalangan golongan Arab Quraisy ni pergi jumpa raja tu untuk hantar balik dia punya masyarakat, dia punya rakyat lah kita katakan. Dan dia katakan apa kisah dia, Ustaz tak ingat sangat lah, nanti Ustaz bagi semula lah dekat dalam Telegram nanti. Okey, Ustaz teruskan dulu Okey, yang pentingnya adalah di kalangan para sahabat ni yang berhijrah ke Habsyah. Kemudian duduklah dekat Mekah tu tahan ada tempoh 3 tahun Nabi dipulaukan. Dan Nabi SAW akhirnya diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Itu pun atas jemputan. Sebab tu kita tak boleh cakap Nabi SAW melarikan diri ke Mekah, ke Madinah. Sebab kalau Nabi SAW nak melarikan diri, dah lama dah Nabi nak lari, tak payah tunggu 13 tahun. Tapi disebabkan itu ialah perancangan Allah dan juga perintah Allah. Dan di kalangan masyarakat Madinah sendiri yang menjemput Nabi. Mereka ini dekat Madinah selama 13 tahun tu mereka terdengar-dengar Nabi akhir zaman dah diutuskan. Maka ada di kalangan mereka ni yang pergi ke Mekah untuk mencari siapa Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum berlakunya hijrah itu berlakunya Bai'atul Aqabah, iaitu perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2 dekat Mekah. Iaitu dekat Aqabah dah. Yang mana mereka ini berjanji untuk tidak menyekutukan Allah, mereka ini berjanji untuk tidak membunuh anak perempuan, untuk tidak bercakap bohong, untuk tidak berzina, tidak mencuri. Jadi mereka berjanji dengan Rasulullah dan mereka balik ke Madinah, nanti mereka sampaikan. Lepas tu tahun yang seterusnya pula bila sampai rombongan haji kita kata nak ke Kaabah, mereka ni datang lagi. Sehinggalah selepas perjanjian Aqabah yang kedua itu berlakulah peristiwa mereka dijemput Nabi dan berlakulah perintah untuk Nabi berhijrah dengan Abu Bakar. Okay, jadi dekat Madinah Nabi SAW membina masyarakat majmuk, bukan semua pun orang Islam, dan di kalangan rakyat Nabi ni ada orang Yahudi.
Dan sebab tu kita kata logik tak Islam ini dijadikan teras dalam masyarakat majmuk? Jawapan dia logik, sebab zaman Nabi pun memang majmuk masyarakat dia dan kehidupannya dalam keadaan yang sejahtera. Nabi menjadi raja ke Madinah di Madinah ini dalam keadaan yang sejahtera, dalam keadaan yang baik, kita kata, dalam keadaan yang masyarakat Islam dan bukan Islam ada kebebasan beragama, ada kebebasan untuk berekonomi, sehingga menjadikan Madinah itu dikenali oleh negara-negara sekeliling dan Islam itu tersebar dengan meluas sekali. Okey. Okey, jadi pada zaman Rasulullah SAW di zaman Mekah fokusnya ialah pembinaan akidah dan juga pembinaan akhlak, pembinaan keyakinan kepada hari kiamat. Sebab orang Arab pada zaman dulu mereka tak percaya bahawa akan diadakan kebangkitan. Bagi mereka lepas mati-matilah habis cerita. Tetapi bila ada ayat Quran bercakap tentang hari kiamat, maka kat situlah datangnya keyakinan kepada Allah, datangnya keyakinan untuk bersabar. Sebab tu cerita-cerita tentang syuhada yang pertama, orang yang mati syahid yang pertama kerana dia mempertahankan Islam ialah Sumayyah, yang mana anak dan juga suami dia dibunuh depan mata dan akhirnya dia pun dibunuh. Jadi dari mana datangnya kesabaran dan ketabahan jiwa ini? Dia datang daripada keimanan atas dasar keyakinan bahawa dunia ini sementara, kehidupan yang kekal abadi, nak bersama Rasulullah, nak tengok Allah dekat syurga, itu datang daripada keimanan yang dipupuk oleh Rasulullah SAW. Jadi di Madinah, Nabi banyak sirah-sirah Nabi pun banyak berkisar tentang pembinaan masyarakat dan juga negara. Jadi Nabi buat yang pertama sekali yang membina masjid. Masjid ni sebagai pusat aktiviti orang Islam, bukan sekadar tempat untuk beribadah, tetapi pusat sosial, tempat untuk berkumpul, syura. Kalau ada delegasi negara luar datang nak jumpa Nabi pun akan jumpa dekat masjid. Jadi masjid tu bukan semata-mata tempat sembahyang jemaah saja. Itu yang pertama Nabi buat, pembinaan masjid. Yang kedua ialah Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin ni orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ansar ni ialah orang yang menolong. Ansar ni siapa? Penduduk asal Mekah yang beragama Islam. Jadi Nabi ni mempersaudarakan maksudnya menjadikan mereka ini keluarga. Keluarga dari sudut macam saling jamin menjamin macam tu. Dan apabila kukuh keadaan ikatan masyarakat orang Islam ini, maka Nabi SAW buat piagam Madinah. Ada 24 fasal tentang hubungan orang Islam yang berkaitan dengan orang Islam dan 23 fasal berkaitan dengan orang bukan Islam. Jadi sama-sama ada hak untuk membina kehidupan yang baik dekat Mekah. Dan apa yang Nabi pasti dekat Madinah, minta maaf, dekat Madinah. Yang seterusnya Nabi memastikan keadilan itu berlaku di kalangan semua rakyat dia. Okey. Dan kenapa agaknya orang Yahudi terima sahaja piagam Madinah ni walaupun mereka ni tak suka Nabi, mereka ini yang mencucuk-cucuk golongan munafik, yang menghasut orang-orang Islam. Sebab mereka ni minoriti. Yang pertama sekali orang Yahudi ni ialah golongan yang minoriti. Dan yang keduanya, orang Yahudi melihat bahawa tidak ada satu ancaman pun terhadap aktiviti kewangan dan juga ekonomi mereka, maka mereka kata, okeylah, tak apa, kita ikut saja piagam Madinah. Macam itulah, walaupun ada di kalangan Bani orang-orang Yahudi ni yang kita kata yang melanggar perjanjian dalam piagam Madinah ni, ada dalam kisah, ada dalam peperangan yang mana mereka ini diusir, dihalau daripada Madinah. Siapa yang kita kata breach the contract, maksudnya yang langgar perjanjian ini, mereka akan dihalau keluar daripada Madinah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Jadi ini yang saya cakap tadi tu, masjid sebagai pusat kegiatan orang Islam. Dan Nabi telah, ni nanti baca sendirilah dekat dalam nota nanti dan penstrukturan tu berlaku yang tadi saya cakap. Okey, berlaku keadilan ekonomi, bagaimana Nabi SAW memajukan ekonomi masyarakat Madinah. Okey, habis tentang zaman Rasulullah. Sebelum masuk kepada zaman Khulafaur Rasyidin, saya nak fokus kepada zaman Rasulullah SAW ni, ada beberapa poin penting yang mesti kita tahu. Ini poin tambahan dalam kajian orientalis ni siapa tahu? Orientalis tu ialah orang yang mengkaji tamadun timur.
Jadi di kalangan orang tradisi ni bila mengkaji tamadun Islam, mereka mengatakan bahawa antara abad yang paling gemilang sekali ialah abad Abbasiyah. Kita patah balik sekejap Kita patah balik sekejap nak tengok zaman perabadan tamadun Islam. Okey. Mereka memahami bahawa zaman Abbasiyah adalah zaman yang paling gemilang, terbilang sekali, zaman keemasan tamadun Islam. Kerana apa? Kerana zaman Abbasiyah ini terdapat banyak sangat bangunan-bangunan yang indah. Hasil kajian orang Islam itu sangat maju sehingga mengalirnya cahaya ilmu itu kepada golongan barat. Tetapi susah nak cakap, zaman yang paling baik antara semua abad-abad Islam ini zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kalangan kita orang Islam, walaupun kita membaca kajian yang dilakukan oleh orang barat ke atas orang Islam, tetapi kita harus ada stand kita sendiri. Kita harus melihat sejarah kita dengan kacamata kita. Jangan kita melihat sejarah kita dengan kacamata orientalis. Okey. Jadi apa kita nak lihat dengan kacamata kita? Kacamata kita banyak ditentukan oleh apa yang Nabi pandu kita lah. Jadi Nabi SAW cakap dekat kita bahawa sebaik-baik zaman adalah zamanku. Maksudnya zaman yang paling baiklah zaman Nabi. Walaupun kita tahu dari segi kelengkapan materialnya sangatlah serba kekurangan. Masjid Nabi yang kita cakap tadi tu, lantai dia ialah pasir, tiang dia ialah batang kurma. Dia punya atap ataupun dia punya dinding-dinding tu hanya daripada pelepah-pelepah kurma. Sangat baik, tak samalah dengan masjid kita hari ni. Tetapi kenapa zaman Nabi zaman yang paling baik? Jawapan dia yang pertama sekali kerana zaman Nabi ada wahyu. Dan wahyu ini turun secara berperingkat-peringkat menjawab apa sahaja masalah yang berlaku di kalangan orang Islam pada ketika itu. Okey. Bila wahyu itu turun secara berperingkat-peringkat, hati Nabi lebih teguh lagi. Penerimaan orang Islam terhadap ajaran Islam ini lebih lagi absorb, lebih masuk menyerap dalam hati sebab dia datang secara berperingkat-peringkat. Dan para sahabat pula, mereka tidak akan berlumba-lumba menghafal ayat Quran kalau ayat yang pertama itu tidak dihafal. Jadi mereka ini hafal satu ayat, faham, amalkan, baru datang ayat yang kedua. Sebab tu wahyu ini turun secara ringkas-ringkas, pendek-pendek macam tu kan. Secara berperingkat-peringkat lah ataupun yang lebih tepat lagi. Jadi kenapa zaman Nabi SAW yang zaman yang terbaik? Yang pertama sekali sebab ada wahyu tu. Ada wahyu daripada Allah. Yang keduanya ialah kerana kemukjizatan Al-Quran, kemukjizatan wahyu tu sendiri. Jadi orang Arab ini dia sangat menghargai sastra. Tadi kan Mr. cakap. Jadi bila wahyu tu turun dengan keadaan bahasa Arab yang sangat mengagumkan, maka mereka ini daripada perasaan mereka terhadap ayat Quran yang dibaca, ayat Quran yang didengar itu, mereka tulis surat sajak untuk menerangkan perasaan mereka apabila mendengar ayat Quran itu. Baik katanya dengan adanya wahyu ini, kita nak katanya ada sentuhan Rabbaniyah pada zaman Rasulullah SAW sehingga menjadikan hati-hati yang keras pada ketika itu menjadi lembut. Awak bayangkan sahabat Nabi ni bukan setakat minum seteguk dua arak. Mereka ini nak katanya berbalang-balang arak. Arak tu menjadi cara hidup. Tetapi kenapa apabila dimasukkan keimanan, diberikan penerangan tentang Allah, diberikan penerangan tentang hari kiamat serta rukun iman yang lain, maka arak itu ditinggalkan, zina ditinggalkan, akhlak yang keras, yang sangat menindas orang-orang yang lemah itu bertukar menjadi kepada akhlak yang baik. Kita tengok sajalah contoh Saidina Umar, bagaimana Umar ini berhijrah, Umar ini bertukar watak dia daripada watak yang keras kerana kasar, kerana kita kata apa ialah kerana kesombongan, bertukar menjadi kepada watak yang tegas, watak yang lemah lembut demi agama. Macam tu kita nak cakap. Jadi pertama sekali kerana adanya sentuhan Rabbaniyah yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Jadi sehingga menyebabkan pembinaan yang Nabi buat tu, Nabi memang tak bina bangunan-bangunan yang hebat-hebat macam pada zaman Abbasiyah. Tapi Nabi SAW membina manusia itu sendiri. Itu tadi membina insan yang dapat membina peradaban yang baik. Jadi kalau kita tanya, apakah sumbangan terbesar pada zaman Rasulullah SAW? Kenapa layak dikatakan zaman Rasulullah zaman yang terbaik? Jawapan dia kerana Nabi SAW telah mencipta ataupun telah membina masyarakat Islam yang baik.
masyarakat Islam yang sejahtera. Berlaku sumbangan yang paling besar sekali ialah kerana pembinaan insan itu. Okey, jadi itu yang Ustazah nak tambahlah dekat situ. Okey. Jadi sudah sampai sini sajalah untuk perkembangan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak pergi kepada perbincangan. Perbincangan Al-Aqsa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan untuk zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, sampai sini dulu, kita berhenti dulu ya. Ustazah nak buka kepada perbincangan bahan daripada kawan kita yang dapat tugasan pembinaan ataupun hubungan Masjidil Aqsa dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni baru Ustazah sambung yang Khulafa Ar-Rasyidin pula. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.